lagi untuk cikgu-cikgu di KL dan juga kawan-kawan yang berkongsi lah. Okey, mari kita tengok apa itu PBD supaya kita jelas apakah sebenarnya yang kita perlu buat berdasarkan PBD ni. Next slide, Ustaz. PBD pentaksiran bilik darjah sama ke dengan PBS? Dia sama, dia part of PBS. Jadi ada setengah-setengah orang tanya, PBS dah tak ada dah, tinggal PBD je. No, PBS still kekal. Yang PBD adalah salah satu daripada jenis ataupun jenis pentaksiran yang ada dalam pentaksiran berasaskan sekolah. So balik kepada PBD, macam mana kita kata bila sebut PBD, dia memang berkait terus dengan ESKP yang terdiri daripada sanad kandungan, sanad pembelajaran dan sanad prestasi. Dan kita kena ingat bahawa PBD ini adalah untuk mentaksir ataupun tahap PBD ini adalah apa dia? Kalau kita bahagi bahasa mudahnya, apa maksud PBD? Pentaksiran bilik darjah ialah apa-apa aktiviti yang disediakan oleh guru yang membolehkan murid menunjukkan dia menguasai sesuatu SK, sama ada secara lisan atau perbuatan, lisan atau tindakan. Jadi yang boleh menentukan di mana kedudukan dia berdasarkan standard prestasi. Standard prestasi ni kita ada 1 sampai 6 kan. So setiap murid kita tu dia ada tahap-tahap dia. Jadi sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai orang yang terlibat dengan kurikulum, kita mesti kuasai apakah indikator bagi setiap tahap yang terdapat dalam standard prestasi tersebut. Kalau tahap 1, apa indikatornya? Kalau tahap 2, apa indikator? Apa ciri-ciri murid yang tahap 5? Apa ciri-ciri murid tahap 6? Itu semua perlu dikuasai untuk memudahkan guru mengenal pasti dalam masa yang sama. Serentak even 40 orang. Macam mana nak tengok semua orang? Jadi kita kena tengok peak. Kita kena tengok. Pada masa itulah kita gunakan kita punya professional judgement. Maknanya kita punya pertimbangan profesional itu sangat-sangat diperlukan pada masa itu supaya kita memberi keadilan kepada murid bila kita memberi tahap pada dia, dan kita boleh beri justifikasi apabila kita dipersoalkan. Kenapa bagi banyak ni? Kenapa dia 3? Kenapa dia 4? Kenapa anak saya 5? Kenapa anak dia 6? Pada masa kita boleh beri justifikasi sebab kita ada indikator tersebut. Jadi keperluan kepada standard pembelajaran, standard kandungan dan juga standard prestasi. Kita tahu standard kandungan untuk apa, standard pelajaran fungsi dia untuk apa, standard prestasi untuk apa. Kita bukan mentaksir menggunakan standard prestasi. Standard prestasi adalah sebagai rujukan untuk menentukan tahap keupayaan penguasaan murid terhadap sesuatu kandungan. Kena jelas benda tu baru kita boleh proceed. So far okey? Jelas Standard prestasi bukan untuk bina instrumen, tapi dia untuk tahu tahap sahaja. Okay, next page Ustaz. Slide seterusnya Ustaz. Dia lambat Okey, so antara cadangan-cadangan aktiviti yang kita boleh buat. Kenapa Ustazah Raizah letakkan cadangan PKQ1 ni? Sebab melalui cadangan-cadangan aktiviti inilah akan kita nampak murid itu bertahap-tahap. Ada murid yang boleh guide kawan dia. The moment pada masa murid boleh membetulkan kawan dia secara automatik, murid itu adalah murid tahap 6. Apabila murid boleh memberi justifikasi, kalau kita tanya, kenapa awak menutup aurat? Sebab aurat ni adalah apa-apa. Dia boleh beri justifikasi pada tindakan dia. Pada masa itulah murid itu bertahap 5. Pada masa murid itu kata, saya selalu buat kat rumah Ustazah. Kalau saya tak belajar pun, saya selalu solat jemaah kat rumah. Murid tahap 4. Itu indikator yang perlu kita tahu. Dan sebab itu untuk PBD sepanjang PKP ni, kita tak boleh nak bagi murid kita tahap 4, 5, 6. Sebab apa? Sebab tahap 4, 5, 6 ini adalah tahap yang memerlukan guru melihat tindakan murid. Kecuali lah kalau dia beri latihan ataupun beri tugasan kepada murid sepanjang PKP yang menyebabkan murid boleh menunjukkan. Contohnya macam ada kawan saya dekat Putrajaya, dia minta murid record dekat Putrajaya, murid record cara bacaan. So kat situ dia nampak murid itu bertindak. Di situ dia boleh lah ambil 4, 5, 6. Kalau tak nampak, kalau kita just bagi soalan latihan, ambil dalam buku teks, ambil dalam buku soalan jual-jual kat kedai tu, kita takkan nampak tahap 4, 5, 6. Kita hanya dapat tahap 1, 2, 3 sahaja. Sebenarnya 3 je lah. So tahap minimum pencapaian murid adalah tahap 3. Okay. So next page Ustaz.
kenapa Ustazah letakkan untuk slide yang saya terangkan kenapa. Okey, dan kenapa juga kita tahap keperluan kepada kita memberikan pelbagai bentuk tugasan kerana memenuhi multiple intelligence yang ada dalam kalangan murid. Ada murid yang suka muzik, so kalau kita bagi banyak verbal dia tak berapa minat, so kita bagi dalam bentuk pelbagai. Itu contoh. Jadi untuk menentukan item pentaksiran yang mana yang tepat tidak ada. Sebab apa? Sebab dia setiap murid berbeza-beza pendekatan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dia bagus dalam hafazan tapi dari segi fakta dia kurang. Ada orang fakta bagus dari segi kesenian khat kurang, jawi kurang. Jadi satu kita kata kita meraihkan keseluruhan multiple intelligence murid kita, dan kita tak boleh nak hukum dia bila yang ni dia tak mahir jawi, maknanya semua tak mahir. Sebab tu ada seorang dia suka buat takmim semua, ada memang tak kerti ni kisah, sedangkan murid itu berbeza-beza dari segi intelligence yang ada, kecerdasan pelbagai yang ada. So sebab tu kita kena pastikan kita sediakan instrumen pentaksiran yang tepat yang boleh meraihkan hampir ke semua keperluan murid kita. Bagilah yang orang kata apa panggil yang sesuai dengan tahap nak bagi kita, bukan tahap kita. Sebab tu ada orang pendidikan Islam especially bila nak bagi tahap 6 untuk bacaan kena baca sampai macam qori, kita sendiri pun tak dapat. Maknanya kalau orang murid kita tu boleh baca dengan betul, bertajwid, sedap didengar, betul semua, kita apa salahnya kita bagi pada nas? So kadang-kadang kita rasa nanti tak boleh lah, nanti pandai sangat. No, the moment dia, sebab apa, indikator utama dalam tahap 6 ialah dia boleh bantu kawan lain. Boleh dicontohi. Kalau murid tu bila Ustaz Bahtiar datang nak lawak sekolah kita, kita pilih murid tu baca Quran, memang budak tu lah tahap 6. Tak payah tanya dah, kan? Okay. So seterusnya berkaitan dengan slide ni, saya nak transfer lagi ada satu slide saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Terus Ustaz. Okey, apa itu pentaksiran bilik darjah? Maknanya apa yang berlaku dalam 4 kotak dalam kelas kita ataupun di luar kelas. Maknanya as long as murid kita di sekolah, itu nama dia pentaksiran bilik darjah. Dan kita punya tahap murid kita tak semestinya berlaku semerta. Sometimes dalam kelas dia diam, tapi bila dekat luar, contohnya kita ajar tentang adab berkomunikasi lah. Dalam kelas dia tak bagi apa-apa respon pun, kita mungkin bagi dia tahap 3 je. Tetapi bila kita tengok cara dia bercakap dengan kawan-kawan dia di luar kelas, kita nampak kita boleh bagi situ. Jadi pentaksiran bilik darjah kita taksir dalam kelas, tetapi hasilnya, tahap pencapaiannya kita boleh dapati di luar kelas ataupun pada dalam, selagi murid berada di depan mata kita. Maknanya pentaksiran boleh berlaku apabila murid masuk sekolah, kita nampak sampai dari kelas. Kita tak akan ikut dia sampai di rumah, cuma kita boleh minta bantuan parents untuk sama-sama membantu kita untuk beri feedback, bukan bagi tahap. Jangan minta parent bagi tahap pada anak dia, sebab itu bukan kemahiran dia. Yelah, kalau dia cikgu tak apalah, kalau dia bukan, dia tak faham pun. Jadi kita kalau kita nak minta bantuan parent, satu lagi parent marah bila kita asyik suruh dia je lah, cikgu buat benda tidur dengan makan. Saya baru-baru ni dekat Tesco orang kata, baguslah 15 bulan cikgu duduk tak ada pergi sekolah, padan muka cikgu asyik makan tidur, makan gaji buta, sakitnya lah rasa. Okay, so tapi ada juga tak dinafikan, ada yang relax kat rumah kan. Okay, so pentaksiran bilik darjah ni, inilah dia bersifat formatif dan juga sumatif. Kalau untuk murid, kenapa pentaksiran bilik darjah ni penting? Untuk galakkan pemikiran ingin tahu, inquisitif, kritis dan kreatif. Untuk murid juga dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. Kita dapat tahu apa kelemahan murid kita, kat mana kita boleh bantu. Jangan lemah lah, dah memang lemah gitu je lah. Kita nak ada plan contingency ataupun kita panggil intervensi untuk murid-murid kita. Dan seterusnya, untuk kita menerapkan nilai-nilai yang baiklah daripada dalam kalangan murid ketika kita mentaksir mereka. Kita boleh galakkan kepada awak tolong kawan awak, kita galakkan supaya dia boleh capai tahap 6 tu, tolong kawan awak. Dari segi guru, apa kebaikan pentaksiran bilik darjah ni, kita nak tahu keberkesan tak kita mengajar, keberkesanan setakat mana, kat mana kekurangannya, di mana kita boleh betulkan. Sebab tu kita boleh tulis dalam segi impak refleksi kita sebagai guru, dan kita boleh ambil tindakan untuk ubah suai bahan, mungkin ubah suai pendekatan. Inilah tujuan pentaksiran bilik darjah. Dan yang paling penting ialah kita untuk mengesan. Ramai orang tersilap pentaksiran ni. Dia kata pentaksiran ni, tujuan pentaksiran ialah untuk memberi laporan. No, memberi laporan itu hanya untuk
kita sebagai apa orang panggil stakeholder kan, kita bagi pada stakeholder kita apa yang kita dah bagi. Tapi yang paling penting, pentaksiran tujuan dia adalah untuk mengetahui setakat mana objektif RPH hari tersebut telah dicapai dan setakat mana tidak capai. Laporan dapat capai tahap 3. Sebab tu saya tengok ada setengah tempat yang RPH dia tulis siap-siap laporan tahap 3 berapa. Kita takkan boleh tahu benda tu sebab dia bukan termasuk dalam objektif kita. Jadi kita bukannya nak tahu berapa ramai tahap berapa. Itu bukan objektif PDP. Objektif PDP ialah memastikan objektif yang dirancang untuk hari tersebut dicapai. Ya? Itu. Jadi itulah tujuan PPT kepada guru, membantu guru untuk membuat diagnostik sebenarnya. Diagnostik untuk diri dia, membetulkan dia punya pelajaran, diagnostik dia untuk cari cara untuk membantu murid supaya meningkatkan tahap pencapaian, dan juga dia boleh laporkan dengan betul, dengan accountability, dengan integrity dia, bagaimana murid tersebut capai dan bagaimana dia boleh bantu. So next page, start. Okey, so pentaksiran bilik darjah ni nampak tu dia kata PBD ni bukan untuk tingkat Islam saja, untuk semua subjek dalam keadaan dia. So apa yang kita perlu buat ialah daripada aktiviti tu lah. Sebab tu saya kata sebenarnya the moment cikgu rancang aktiviti, merancang aktiviti, kalau kita tengok sebab tu dalam SKPMG 2 standard 1, standard 4.1 ialah merancang. Kegagalan guru merancang akan menyebabkan segala-galanya terkendala. So bila guru rancang aktiviti yang bersesuaian dengan standard, dengan objektif dan bersesuaian dengan standard pembelajaran, maka kita boleh melaporkan pencapaian murid kita itu dengan betul. So kalau kita nak buat PBD, kita kena tengok apa. Kalau kita nak memantau pelaksanaan PBD, kita tengok terus, kita pergi pada objektif, terus pada aktiviti. Kita tengok dalam buku RPH dia, kita tengok RPH dia okey, hari ni dia nak buat ni, dia nak tahu tentang murid dapat menjelaskan rukun solat jenazah jemaah contoh. So apa aktiviti nak menentukan rukun? Kadang-kadang dalam tu kita soal jawab tu perkara biasa, kita tak nak dah macam tu sangat. Kita nak, kalau nak menerangkan rukun, aktiviti yang paling penting ialah murid dapat melaksanakan solat jemaah, amali solat jemaah dengan betul. Jadi kita itulah kaedah pentaksiran. Okey, kalau bila kita tulis aktiviti tu, kita kena tahu apakah kaedah pentaksiran. Kaedah pentaksiran ada banyak sebenarnya. Ada banyak, ada kuis, ada projek, ada macam-macam. Kita kena ingat apa maksud kaedah pentaksiran. Kaedah pentaksiran ni apa sahaja aktiviti bentuknya, sama ada penulisan, lisan, perbuatan, tindakan yang boleh memberi pada kita indikator murid itu tahap berapa. Itulah nama dia kaedah pentaksiran. Yang kita ambil, kaedah mana yang kita gunakan, asalkan kita boleh tahu. So maka baru boleh keluar tahap penguasaan. Kalau dalam kelas just jawab ya tidak, memang tak dapat dah. Kalau macam untuk Al-Quran, baca beramai-ramai, macam saya kata tadi, tak dapat dah. So kita tak nak differentiate between budak yang boleh membantu dengan budak yang boleh membaca sendiri dengan budak yang perlukan bantuan. Jadi itu perkara-perkara yang kita kena tengok. So tahap penguasaan bukan perbandingan antara individu. Kena ingat, kita bukan lagi macam dulu, siapa nombor 1 dia dah hebat segala-galanya. No. Tahap penguasaan ini, kalau saya 5, budak tu 6, bukan maksud budak 6 tu lagi baik daripada saya, tak. Tapi dari segi tahap, bagaimana dia capai. Sebab pencapaian murid kepada tahap ni bergantung kepada keupayaan dia, ability dia untuk absorb apa yang kita dapat, dan juga latar belakang family dia. Kalau latar belakang family tu memang ayah qori, mak qori, memang sahih lah anak boleh baca dengan baik. Kalau mak tak reti baca Quran, kita expect anak untuk baca Quran macam qori, memang tak akan dapat. So kita kena, kata professional judgement sangat penting dalam kita meletakkan tahap. Okay, next page Ustaz. Kita tengok next page, slide Ustaz. Okay, slide ni tentang jenis-jenis lah sebenarnya. Yang ni tak ada apa pun. Ni ada berkaitan dengan formative, summative. Kita tengok apa itu pentaksiran untuk pembelajaran. Assessment for learning. Learning ni dia kepada guru lah sebenarnya. Kepada guru ni, dia bagaimana dia nak memperbaiki pembelajaran dia. Kalau untuk murid, assessment for learning, bagaimana dia tengok, dulu tak tahu, sekarang tahu. Ni akak bagi bahasa mudah. Baca boleh baca dalam ni, tapi bahasa mudah yang kita nak terang kat orang. Assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning, matilah kan. Jadi yang ni assessment for learning. So for learning maknanya berlaku di antara guru dengan
murid. So maknanya guru pun ada, murid pun ada. So bila kita buat satu aktiviti, kalau untuk tujuan untuk pembelajaran, maknanya kita nak tahu apakah aku buat ni sesuai dengan budak aku sebagai cikgu, dan murid kata oh baguslah, bila buat macam ni saya lebih tahu cara dengan betul. Nah itu nama dia assessment for learning. Baik, seterusnya Ustaz. Tadi perkataan untuk pembelajaran. Sekarang ni kita pergi kepada jenis yang kedua, assessment. So Ustaz, next slide. Sekejap sini. Dah. Takut kakak tak dapat ni. Sini dah keluar, sana belum? Sekejap ya. Ini sekolah ni. Saya tangkut ni sekolah. Alamak. Lumpur ni kau lumpur ya ni? Ya, saya KL. Ustaz Isyam bagi salam lah dulu. Okey. Ini pentaksiran sebagai pembelajaran. Okey, kalau kita cakap dalam sebab bahasa Melayu dia apa? Assessment as learning. Learning ni lah yang sangat penting. Sebab apa? Assessment as learning ni mentaksir sambil belajar dia taksir. Macam tadi akak bagi segitiga yang kotak-kotak biru tepi-tepi tu, itulah dia orang panggil apa? Instrumen untuk mentaksir. Sambil dia belajar, dia taksir. Dan taksir tu boleh berlaku secara kendiri dan juga melalui rakan sebaya, melalui kaedah pelbagai dan sebagainya. Sebab tu kalau kita kata pentaksiran ni, maknanya apa-apa sahaja benda bentuk yang menyebabkan kita boleh tahu tahap masak murid. Kalau kita bagi satu soalan, contohnya kita bagi satu soalan je, tapi respon yang terima daripada murid-murid itu pelbagai. Pada masa murid memberi respon, itulah kita menentukan, oh kita taksir, dia ni dah sebenarnya dah capai tahap berapa pada masa itu. Jadi satu akak kata, satu soalan tapi kita punya feedback boleh dapat macam-macam. Ada salah budak kita boleh jawab ya tidak je. Tu budak nombor 3 lah. Ada budak dia boleh bagi justifikasi, tu budak nombor 5. Ada budak boleh kata, ustazah selalunya kalau macam ni, jadi kita boleh tahu, cikgu adalah orang yang paling layak untuk menentukan apa murid dia capai, bagaimana murid dia capai, bila murid dia capai dan sampai tahap mana murid dia capai. Sebab itu kita pada masa kita mentaksir murid kita capai benda tu. Lepas tu contohlah surah hafazan surah Al-Qad. Pada masa kita mentaksir dia capai, tapi dah 5-6 bulan ni lah habis PKP ni lagi lah, lupa habis semua. Kalau orang datang memantau, orang kata hari tu awak bagi dia 5, kenapa sekarang langsung tak boleh? Pada masa dia bagi itu pada masa itu kita punya professional judgement lah kita gunakan. Orang tak boleh pertikaikan, itu adalah hak kita. Dan kita kena ingat dalam KSSR kita ada 3E. 3E. E yang ketiga ialah empowerment. Bila KSSR ni datang, dia memberikan kuasa kepada guru untuk menentukan bila nak ajar apa, bagaimana nak ajar apa, dan bagaimana apakah tahap yang kita boleh bagi pada murid. Tapi kita kena ada justifikasi lah, jangan suka-suka bagi main sihir je kan. Sebab selalunya kita ni selalu bila orang kata empowerment, untuk keperluan suka hati guru, kita pun suka hati buat sihir. So tanggunglah dosa nanti tak laksanakan tugas dengan betul. So assessment as learning ni sebenarnya apa saja aktiviti pada masa kita mengajar sambil kita memberi kandungan. Ingat tak agak kata dalam kita menyampaikan kita punya kandungan, kita ada 3 aspek yang kita jaga, iaitu pengetahuan. Apa pengetahuan yang kita bagi? Kemahiran. Apa kemahiran kita bagi? Dan nilai kita bagi. Kesemua 3 benda ni kita kena taksir. Adakah murid kita capai kemahirannya? Kalau kita kata apa itu wudu, apa itu tayamum, apa kemahiran untuk bertayamum, ialah cara untuk bertayamum itu. Jadi kita kena tengok untuk kita taksir kemahiran dia bertayamum. Satu, kita kena suruh dia buat amali. Kalau kita just tuliskan kalau kita suruh dia letakkan gambar, labelkan gambar mana satu-satu boleh, tapi kita nampak ke bagaimana tayamum tu kena penuh kat ruang mana dan sebagainya. Sebab tak kata cikgu kena tahu di mana ataupun poin utama dia kena mentaksir. Kadang-kadang dia mengajar semua tapi dia taksir satu je. Adakah dia tidak melakukan taksir bilik darjah? No. Taksir bilik darjah ni adalah apa yang dia nak taksir, dia nak tahu daripada murid dia. Sebab tu kita kena tengok. Pentaksiran akan balik kepada objektif bidang. Pentaksiran akan balik kepada standard pembelajaran. Pentaksiran akan balik kepada standard kandungan. Pentaksiran akan balik kepada objektif yang diajar pada hari tersebut. So kita kena tentukanlah. So pastikan aktiviti yang kita tentukan itu dalam kita punya LPH mampu menyebabkan murid dapat tunjukkan setakat mana dia dapat. Bila kita tengok dia tak dapat, maknanya ada benda yang dia tak jelas,
Pada masa itulah kita buat pembetulan, pada masa itulah kita buat teguran supaya daripada tahap 3 dia boleh pergi ke 4, dia pergi ke 5. Kita kata, sekarang awak dah tahu kan, pergi cerita kat kawan awak. Pada masa itu kita beri ruang pada dia untuk jadi murid tahap 6. Daripada dia seorang-seorang buat tahap 4, awak dah tahu kan, kita dah tengok dia dah boleh aplikasi semua tu dengan betul. Sekarang nak pergi tolong Abu tak tahu lagi. Pada masa kita suruh dan dia terangkan pada kawan dia, maka kita telah membantu anak murid kita tarik dia, kita heret daripada tahap 4 kepada tahap 6. Itu yang kita kena jelaskan kepada cikgu kita. Okay, next. Okay. Pentaksiran satu lagi ialah pentaksiran tentang pembelajaran, assessment of learning. Ini berlaku pada akhir sesuatu tempoh, tajuk, pentaksiran tentang. Okay, jadi ini adalah perkara-perkara, maknanya in the end-nya pentaksiran tentang pelajaran ni dia lebih kepada akhirnya apa. Terus start. Okey, ni pelaksanaan pentaksiran tahap 1 kita dah maklumkan pada hari tu, kita tahu bahawa tak ada exam, tapi ramailah yang selalu keliru. Tak ada exam, adakah maksud tak perlu buat sebarang pentaksiran? No. Bila sebut tiada pentaksiran dekat murid tahap 1, pentaksiran hanya secara sumatif sahaja yang tak ada. Tapi kalau kita nak buat, salah tak? Tak salah. Cuma kita tak boleh jadikan itu, exam itu sebagai satu-satunya alat untuk kita tentukan tahap penguasaan murid. Tapi kalau kita jadikan sebagai satu part untuk kita tahu dari segi sumatifnya, dari segi kandungannya secara bertulis, mereka tersampai tahap mana, tak ada masalah, boleh. Jadi cuma kita kurangkan peperiksaan ni sebab kita nak bagi ruang kepada guru untuk lebih beraktiviti dengan murid. Jadi betul kata, kalau cikgu pandai tentukan aktiviti mana, untuk apa, dan aktiviti itu sampai, yang paling penting tu kata, pentaksiran ni dia punya keyword ialah fikirkan, rancangkan aktiviti yang menyebabkan murid boleh menunjukkan dia mencapai objektif. Itu je. Tahap tu dia akan berbeza-beza. Okey? Bina kemahiran dan sebagainya. Okey, itu pelaksanaan pentaksiran tahap 1. Jadi kena ingat, akak jelaskan semula, pentaksiran tahap 1 bukan tak boleh buat soalan periksa, bukan tak boleh buat soalan diagnostik, bukan tak boleh bagi latihan. Boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya indikator untuk menentukan tahap. Right, next. Okey, ini PPD tahap 1 kan. PPD tahap 1. Kenapa peperiksaan exam pertengahan tahun dan akhir tahun dimansuhkan? Sebab kita nak bagi more kepada perkembangan murid, sebab kita mau kepada aktivitis. Jadi aktivitis tu sebenarnya lah pentaksiran kan, aktiviti yang kita rancang. So kena bagi tahu kat cikgu, tune dalam kepala bahawa di momen kita rancang aktiviti, sebenarnya pada masa itu kita merancang pentaksiran kelas untuk kita punya kelas tersebut pada hari tersebut. Dan kenapa dikurangkan tahap 1, disuruhkan pada tahap 1 sebab kita nak lebih kepada pembinaan karakter murid, supaya macam kalau kat Jepun sampai darjah 3 dia orang masih kepada nilai-nilai ataupun perkara-perkara asas yang mereka kena buat di sekolah dan sebagainya. Okey, menyemai nilai-nilai murni berbentuk rutin harian. Maknanya kita punya pendekatan untuk murid tahap 1 ni berbeza dengan murid tahap 2. Jadi kita mau kepada, kalau pentaksirannya pun mau kepada hands-on, dia lebih banyak berbuat. Okey, next. Okey, ni untuk kenapa ini ada dalam laman web BPK, pemansuhan. Kenapa kita, so apa yang kita ini adalah item-item ni lah. Dia mau kepada amalan nilai dan rutin, bebas tekanan peperiksaan, tak ada exam. Maknanya tak ada bertulis, tidak bertulis. Maknanya macam tadi akak cakap lah, tak payah ulang pening nanti. Okey, seterusnya kalau kita tengok PPD, surat siaran ni berkaitan dengan pemansuhan garis panduan pelaksanaan PPD murid tahap 1 beserta kaedah pelaksanaan. Boleh rujuklah dalam pada situ, pemansuhan amalan peperiksaan pertengahan tahun. Maknanya tidak ada exam yang telah, tapi kalau kita nak buat kata apa, kita nak tahu take off value dia kat mana, boleh. Cuma jangan jadikan itu the only item untuk mengetahui tahap. Okey, seterusnya ini adalah pelaksanaan PPD yang ni antara contoh sebenarnya yang dia bagi ni contoh. Tapi kita boleh
pelbagaikan lagi. Main peranan, bila nak main peranan? Contoh Malang Sirah boleh buat main peranan kan dan sebagainya. Cuma kalau nak buat main peranan, janganlah highlightkan yang negatif. Sebab ada satu masa tu akak pergi tengok orang mengajar, dia pergi buat tentang perkelahian, pergi main peranan tentang perkelahian. Kita bukan nak perkelahian. Kita kata kita kena jelas kita nak apa sebenarnya dalam kita punya PDP hari tersebut. Sebab objektif kena tulis dengan betul, merancang aktiviti sangat penting. Projek mudah, permainan. Ni kita ni kalau pentaksiran je, kalau orang datang je mesti main. Main ni itulah main ni. Kadang-kadang tak perlu main pun. Dia dalam bentuk yang mudah saja. Dan apa-apa saja aktiviti yang bersesuaian. Sebab apa? Waktu mula-mula mantan KPPM keluar, dia bagi tahu 5 je. Bercerita, kuis, main peranan, projek mudah, permainan. Bila sebut tu, bila orang mantau kita, orang asyik tengok je. Tak ada permainan pun, tak buat pentaksiran. Tak ada projek mudah pun tak ada. Sedangkan kita ada so many ways of pentaksiran. So, kita kena ingat bahawa pentaksiran bukan hanya terhad pada 5 aktiviti tersebut, tapi dia pelbagai aktiviti yang bersesuaian untuk apa? Aktiviti dibuat untuk tengok capai tak objektif, dan daripada situ kita tengok juga setakat mana murid capai. Bagi setiap murid itu ada tahap-tahap yang berbeza. Okay, next. Ni dah apa dia projek mudah. Ni contoh-contoh aktiviti lah. Projek mudah tu macam mana kan. Kita tengok macam tu rekod anekdot. Allah, macam susahnya nak buat budak jahat tu. Macam mana nak buat? Pentaksiran dia boleh buat dengan cara lain. Pentaksirankan diri, projek mudah. Contohnya kita kata, okey, diary solatku. Itu projek mudah. Dia boleh kalau macam tahun 5 solat jemaah. Mungkin projek mudah dia ialah berapa kali dia solat senarai semak tu kan. Macam pentaksirankan diri. Berapa kali dia solat berjemaah di rumah. Macam akak waktu akak mengajar untuk PKP baru ni, akak dah ajar surah Asyah kan, untuk tahun 6 hafazan surah Asyah. Akak tanya berapa kali dia baca surah Asyah ni dalam solat dia kan. Kita tanya macam tu, benda macam tu lah. Itu dah nama pentaksiran. Kalau budak tu tiap hari baca, of course lah budak tu lebih dah tahap bila iltizam tahap 4. Lepas tu bila kata dengan siapa dia baca, satu dalam akak punya akak baca bersama siapa, dengan siapa dia baca. Dia tulis je, dia baca seorang-seorang tak apalah. Kalau baca dengan kawan-kawan dia, baca dengan mungkin dengan ayah mak, bukan kawan-kawan, dengan keluarga dia, kita boleh bagi tahap yang lebih lagi daripada tu. Okey, itu contoh-contoh aktiviti projek mudah. Lagi contoh aktiviti apa lagi dalam kita tengok kat sini. Lagi Ustaz, next. Okey, ni peranan guru. Ni apa peranan guru? Peranan guru ialah mentaksir secara holistik. Daripada mana dia ambil? Daripada hasil kerja murid, penyediaan PDP yang bersesuaian, beri ulasan perkembangan murid. Kita hanya sebut ulasan kita ialah bagus, macam saya buat lagi. Itu kita punya cara lah. Jadi ini adalah tugas guru. Yang paling penting ialah kita memastikan ada perkembangan. Kalau dulu boleh baca A, dia sekarang boleh baca A, I. Macam itulah contohnya. Kita kena pastikan ada progres. Sebab tujuan pentaksiran ialah kita nak tahu progres dia dan di mana kita boleh bantu. Okay? Dan ramai orang bila sebut je pentaksiran, awal-awal tahun, siapa ada format, sibuk ke format. Tak ada siapa pun tanya macam mana nak bina item pentaksiran yang bagus. Sebenarnya yang paling penting ialah item pentaksiran yang bagus macam mana. Bukan macam mana nak melapor. Melapor ni nama pun PBS, pentaksiran berasaskan sekolah. Suka hati kita dah nak buat bentuk macam mana. Yang BPK bagi tu panduan. Kalau nak guna silakan. Kalau tak nak guna, nak buat sendiri, tak ada masalah. Nak buat record, gunakan senarai nama, tulis, tak ada hal. Yang penting bila ditanya boleh ditunjukkan. Bila ditanya ada. Jangan bila tanya, saya sebenarnya dalam pemikiran kepala. Tak boleh. Itu tak boleh terima. Sebab itulah pelaporan tu ada untuk memudahkan kita menunjukkan secara dokumen kepada orang yang datang memantau. Alright, next. Okay, sebab tu kita ada segala penjaminan kualiti yang berkait dengan pentaksiran ni. Program LIMUS kan dah berhenti dah, tak ada dah. Pelaksanaan pemulihan pun, pelaksanaan pemulihan ni bergantung kepada sekolah dan juga orang yang kita hantar untuk dipulihkan itu adalah berdasarkan kepada aktiviti pentaksiran yang kita buat. Yang seterusnya, peranan pentadbir. Pentadbir ni adalah orang yang sangat penting yang beri sokongan kepada guru. Ada sesetengah pentadbir dia tak faham. Dalam RPH tiba-tiba dia suruh tulis berapa orang, antara objektif ialah kena tulis tahap penguasaan 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu bukan objektif.
bukan objektif dalam RPH. Tolong ingatkan kawan-kawan kita, dan kita tak boleh pun nak tulis berapa orang capai tahap 3, capai 4 dalam masa tu. Semerta tak boleh. Dia akan ambil masa sedikit. Baik, seterusnya ialah untuk memastikan kita punya pentaksiran ini dijalankan dengan betul mengikut SOP dan sebagainya. Sebab itu kita ada Kita ada AJK, Jawatan Kuasa Penjaminan Kualiti 4P yang ada dalam sekolah. So pastikan kawan-kawan dekat sekolah ada, bila kita pergi memantau, mungkin pegawai-pegawai memantau boleh tengoklah penjaminan 4P dalam panitia, bagaimana pementoran dijalankan, bagaimana pementoran, pemantauan dijalankan. So kita mungkin boleh minta daripada cikgu-cikgu kita. Sebab apa? Sebab setiap LDP ataupun setiap pendekatan PLC tentang apa direkod sebagai pementoran. Bagaimana nak kita buat sekarang ni pun pementoran lah. Setelah ada penjaminan kualiti. PBD adalah tanggungjawab sekolah. So bagi setiap sekolah mesti ada jawatan kuasa induk penjaminan kualiti yang terdiri daripada 4P tadi. Boleh rujuk dalam buku PBD yang dikeluarkan oleh BPK yang latest. Dia ada 2 version. Boleh pergi dekat laman BPK, tengok bahagian terbitan, tengok ada bahagian pentaksiran, bilik darjah warna putih, kuning dan juga hitam. Akak terlibat juga dengan penyediaan tersebut, sebab akak kena bentang depan semua bagaimana pendidikan pentaksiran dalam pendidikan Islam. Dan okeylah, so far diorang setuju, dan itulah yang kita dapat sekarang ni. Baik, next. Next. Ni agak kata ini adalah tahap penguasaan umum untuk semua subjek. Tapi untuk pendidikan Islam kita rujuk pada mana standard prestasi yang ada lah. So tahap 1 tu, sebab tu agak kata penting untuk cikgu-cikgu, untuk kita pastikan cikgu-cikgu kita tahu apa indikator tahap 1. Tahap 1 merupakan perkara asas. Maksudnya kalau wuduk tu dia tahu, wuduk secara umum, wuduk tu apa, macam mana cara nak buat dengan betul, dia tahu. Lepas tu murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara. Okey, bila kita nampak perkataan menjelaskan boleh guna verbal, boleh guna tindakan. Yang ketiga, murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan. Sebab apa? Sebab tu kita kata pendidikan Islam dia punya tahap mesti minimum capaian tahap penguasaan dia ialah 3, sebab kita nak dia buat dengan betul. Okey. So tahap 4, 5 dan 6 kalau kita tengok, nampak tak? Dia ada gunakan dia applykan semula benda tu dalam kehidupan dia. Yang kelima, dia boleh, nampak tak? Dia boleh dikata dengan menggunakan pengetahuan melaksanakan suatu kemahiran pada situasi ikut prosedur. Maknanya dia ni orang yang bila buat suatu benda tu dia memang buat mengikut cara. Dan kalau kita tanya, kalau kita tengok untuk pendidikan Islam, dia boleh bagi justifikasi, dia boleh bagi penerangan. Dan yang keenam, nampak tak tu? Boleh dicontohi. Jadi kalau murid yang boleh dicontohi, maknanya dia akan ajak kawan-kawan dia buat benda baik, kan? Dia akan ajak kawan-kawan dia buat benda yang betul. Bila kita tanya adab komunikasi yang terbaik macam mana, dia boleh bagi cadangan, dia boleh ajak kawan-kawan dia. Ini cara dia boleh tunjuk cara macam mana. Budak-budak tu, kalau budak yang angkat tangan, saya bila kita tanya, siapa yang boleh nak tunjuk cara macam mana cara komunikasi yang baik? Sebab tu akak kata soalan yang kita bagi, pentaksiran yang kita bagi secara rak sekali je, tapi bila budak-budak keluar ada boleh bagi cadangan. Dia kata ya je. Okey, jadi kat situlah kita tentukan anak murid kita punya tahap penguasaan. Tahap penguasaan minimum telah ditetapkan secara keseluruhan untuk semua subjek ialah tahap 3. Kecuali kalau budak meleleh nak buat macam mana. Budak-budak kalau dah meleleh tu kita pun bantu setakat boleh je lah. Okey, baik. Seterusnya Ustaz. Ini yang akak kata tadi lah, bila mantan KPPM kita bagi tahu, dia bagi 5 je, tapi sebenarnya bukan 5, ada banyak banyak. Dia jangan hadkan pada ni. Jangan ingat bila orang tak buat main peranan tak adalah mentaksir. No, there are so many ways of mentaksir murid-murid kita, as long as bila kita buat aktiviti kita boleh tahu kat mana dia capai tahap dia untuk menguasai objektif pada hari tersebut dan juga standard kandungan secara keseluruhannya. Next, Ustaz. Cara nak laksanakan pentaksiran ni ada lisan, ada tulisan, ada pemerhatian. So, kalau bila budak kita buat bertindak, kita punya aktiviti pentaksiran kita adalah pemerhatian lah. Bila dia buat amali, pemerhatian lah. Dan kita boleh kukuhkan dengan lisan dan juga lisan. So, bergantung kepada kreativiti guru bagaimana ataupun apakah yang dia inginkan untuk bentuk bagaimana dia nak sama ada lisan ke ataupun tulisan, tapi pelbagai kan lah. Jangan syek-syek lisan dia tanya kan. Dan saya akan dah beritahu tadi bahawa untuk ibadat, untuk adab,
Kita banyak kepada amali. So bila amali, pemerhatian lah dia punya pentaksiran dia. Okay, next. Next page, step. Okay. Yang ini ini dia ini adalah panduan yang terdapat dalam buku yang warna kuning hitam putih itulah. Yang ada dalam tu tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendiri tentang bagaimana kita nak buat murid dengan guru, apa yang ditaksir, cadangan aktiviti pentaksiran ni sesuai untuk apa instrumennya. So yang ni untuk page ni akak rasa kita boleh go through sendiri. So akak nak bagi benda yang contoh untuk pendidikan Islam ni dia secara umum. Next Ustaz, terus. Okay, pentaksiran secara bertulis pun macam ni lah. Sama ada dalam susun idea, kita bagi instrumen untuk dia buat laporan kan, untuk dia latihan bertulis, ujian bertulis adalah salah satu cara pentaksiran secara bertulis. Okay, next Ustaz. Yang ni secara pemerhatian. Pemerhatian ni kita banyak tengok pada bagaimana dia melaksanakan apa yang dia belajar dari segi SOP ataupun dari segi pelaksanaan sesuatu kemahiran itu, pengetahuan itu mengikut cara yang betul. Itu pemerhatian. So kadang-kadang boleh melalui amali lah. Macam kita banyak kepada amali lah. Amali ya, bagaimana dia buat dan bagaimana dia bertindak. Next Ustaz. Ini adalah perekodan dan pelaporan. Ini adalah yang diberikan oleh BPK. Contoh tu, kena beza antara record dan lapor. Antara recording dengan reporting. Berbeza dua benda tu. Record ialah apabila tak semestinya habis satu kelompok. Maknanya satu kelompok ni, apa maksud satu kelompok? Maknanya satu kelompok ni ialah satu standard kandungan dan semua standard pembelajaran. Itu maksud satu kelompok. Untuk record maknanya bila kita mengajar, kita tahu dah, okey, kita tulis secara ringkas lah, 3, orang ni dapat 2, orang ni dapat 1, 2 pula dah 3, orang dapat 4, orang dapat 5, dan kalau perlu dia bantu, kita bantulah. Itu record. Report ni mesti dibuat selepas selesai satu kelompok. Maksud satu kelompok, satu standard kandungan dan semua standard pelajaran. Sebab itu, kalau untuk Jawi, kita belum lagi boleh melapor dengan betul. Sebab apa? Sebab Jawi masih berlangsung kan. Tapi kalau macam untuk ibadat, ibadah ni dia ada tajuk-tajuk dia kan. Macam contohnya tayamum, lepas habis selesai semua standard pembelajaran, baru kita laporkan tahap mana budak mencapai. Itu cara dia. Sebab tu dia kata, laporkan dalam bentuk tahap penguasaan. Lepas tu, rujuk standard prestasi untuk tentukan indikator. Yang ketiga, rujuk hasil kerja murid. Maknanya kalau ada kerja yang bertulis, kita rujuklah. Kalau tidak ada pada masa kita lakukan pentaksiran, itulah dia kita punya evidence untuk menentukan kat mana murid itu capai. Lepas tu, gunakan template Excel kalau nak guna. Kalau tak ada hard copy pun tak ada masalah. Akak kata tadi apa? Yang penting pada masa kita diperlukan untuk menunjukkan evidence tersebut ada dengan kita. Dan sebaik-baiknya setiap sekolah seragamlah cara bentuk pelaporan dan perekodannya supaya apa? Bila seragam ni senang nak analyse data. Jadi sebagai ketua panitia, cadangkan pada ketua-ketua panitia, tetapkan, tentukan apakah, bagaimanakah bentuk pelaporan ataupun bentuk perekodan bagi setiap anak murid kita di sekolah. Jadi dia tak hadkan mesti guna yang BPK punya. Tak, dia boleh buat sendiri pun. Macam kat sekolah akak buat sendiri, share dengan kawan-kawan semua. Gunakan yang tu. Kalau kita rasa nak guna. Jadi semua orang sama. Kat sekolah SK Bukit Bandar Raya, sama je dia punya tahap, dia punya template pelaporan dia. Tak semestinya ikut yang apa yang, tak semestinya ambil daripada BPK, tapi kena berpandukan apa yang BPK bagilah, apa elemen yang ada dalam bahan tu kena ada lah dalam kita punya record yang kita buat sendiri. Okey, membuat pelaporan 2 kali setahun. Pelaporan ni sebenarnya kepada stakeholder kita sebenarnya, dan juga kepada parents, iaitu parents, pada JPN. Sebenarnya kalau nak ikut kementerian, hari tu waktu mesyuarat dia kata, kenapa pula nak kena lapor kepada JPN? Sebab itu pentaksiran berasaskan sekolah. Tapi kita tahu keperluan JPN untuk menentukan bahawa semua telah melaksanakan dengan betul. So jangan tanyalah kenapa kena hantar. Hantar je lah. Masalah orang suka tanya kenapa kena hantar sebab dia tak ada. Tak buat. Okey, baik. Next, Ustaz.
Okey, tindakan susulan. Okey. Selepas kita buat pentaksiran, apakah yang kita perlu buat? Yang pertama, gunakan teknik. Kita pelbagaikan teknik supaya kita dapat capai semua, kita dapat sampaikan kita punya PKN, pengetahuan, kemahiran dan nilai itu kepada anak murid kita sampai mereka boleh tunjukkan yang mereka telah capai perkara tersebut. Yang kedua, gunakan bahan PDP yang menarik. Bila buat pentaksiran, gunakanlah bahan-bahan yang menarik, yang menyebabkan murid tertarik untuk laksanakan PDP tersebut. Gunakan bahasa yang sesuai. Sebab pentaksiran ni kita suruh murid kita berbuat. So bila kita bagi arahan kena jelas apa yang dia nak buat dan kenapa dia kena buat, kita yang tahu. Okey, yang seterusnya, beri perhatian dan bimbingan yang rapi secara individu atau berkumpulan. Maknanya pada masa kita buat aktiviti, jangan kita duduk tengok, biar je kita kena pergi duduk dekat dengan dia. Dan yang paling penting, nampak tu, tanggungjawab pihak sekolah, ni dia. Pengetua dia dah bagi apa dia. Untuk ketua bidang, ketua panitia, apa tugas dia. Guru mata pelajaran, apa dia bendanya. So, sila kita lah baca sama-sama. Yang paling penting, sebagai guru, kita kena laksanakan pentaksiran. Wajib. Dan pentaksiran ini memang berlaku. Kalau kita kata, saya tak buatlah pentaksiran, sebenarnya pada masa kita buat aktiviti, itulah kita mentaksir. Okay? Baik, next. Seterusnya, Ustaz. Ni sebenarnya Ustazah Rahaizan buat bengkel sebab waktu tu belum PKP kan, dia dah sediakan bahan ni. Sebenarnya nak ada bengkel. Pentaksiran ni memang kita tak nampak kalau cikgu faham ke tak, kecuali kalau kita buat bengkel. Tapi tak apalah, ni orang kata rezeki waktu MCO ni lah kan. Tak payah buat bengkel. Jadi ini contoh-contoh dia. Nanti Kak tunjukkan, Kak akan tunjuk contoh-contoh instrumen yang kita boleh buat untuk setiap bidang, instrumen pentaksiran yang kita boleh buat untuk setiap bidang pendidikan Islam. Baik, next Ustaz. Ustaz, kita nak habis pukul berapa? Okey, ni selesailah yang ni. Selesailah untuk PBB yang ada di yang dibekalkan oleh BPI. Tapi akak ada benda akak nak share dengan Ustazah. Ustaz Bahtiar, boleh ke tolong buka slide yang akak hantar tadi? Ya. Yang dalam Telegram. Kejap lah. Tu PLC kandungan DSKP dan PDB. Dua mas juga. Yang last sekali. Tu. PowerPoint. Baik, yang ni akak share dengan cikgu di KL dan juga hari tu ada apa? Ni negeri ketiga lah akak share akak bahan ni. Sorry. Tutup suara. Itulah kita. Okey, Ustaz turun ke bawah slide yang akak lihat. Ini secara umum je sebenarnya ni. Ustaz cuba tengok. Lagi Ustaz. Lagi. Ni secara nanti bahan-bahan ni boleh bagi kau. Cuk. Kat sini cuk. So, sebenarnya pendidikan Islam ni secara umum, secara rumusannya, dia sebenarnya kita bina berdasarkan gagasan amal bil jawarih. Maknanya, untuk di SKP pendidikan Islam, mesti ada tindakan dalam kita mengajar. Setiap kali mengajar mesti ada tindakan. Kalau akidah, tindakannya apa? Kalau ibadat, tindakannya apa? Kalau sirah apa? Ada apa? Cikgu kena rancang benda tersebut. Baru kita selesai, di SKP selesai. Di SKP maknanya standard kandungan selesai, pentaksiran pun selesai. Okay, next Ustaz. So, kita nak bina karakter hamba dan juga khalifah Allah. Okey, ni apa yang tadi akak dah sebut, statement of what students should know and be able to demonstrate. Maksudnya, itulah maksud standard, sebab tu kita kena capai. Macam mana kita nak tahu murid kita capai di SKP kita, bila murid kita boleh demonstrate, boleh tunjukkan. Dan tanpa tindakan, tanpa kita suruh budak-budak beramali, kita memang... Next, Ustaz. Ustaz pergi ke... Lagi. Turun bawah lagi. Yang ni tak payah terang lah. Tu akak bagi lagi. Nanti boleh tengok. Yang ni saya buat sendiri. Yang ni tentang objektif, akak ringkaskan. Lagi. Terus Ustaz, lagi ni tentang 4Q1N tu lah. Tentang PAQ1. Okey, ni tentang yang gambar ni adalah tools. Dia adalah alat untuk PAQ1. Dia bukan PAQ1, dia alat sahaja. Kalau kita guna alat-alat ni, kalau kita guna fraud ke, kalau kita fraud dah tak ada dah. Kalau kita problem solving ke, kita selesaikan masalah, kita bagi hukum, tanya masalah dia sah ke tak sah, itu adalah PAQ1. So
So kalau kita memantau kawan-kawan kita, kalau dia orang buat salah satu daripada benda ni, tak semestinya dia orang gunakan Kahoot, tak semestinya Kahoot saja PK1. No, banyak lagi cara. Okey. Kalau leadership, bila kita suruh dia baca di depan, itu adalah PK1. Okey, terus Ustaz. Lagi. Okey, ini macam mana nak pelaksanaan elemen-elemen perubahan. Bagaimana kita nak aplikasi PKM1 dalam nilai Islam, kita pilih kata kerja yang betul. Lepas tu kita tulis aktiviti yang betul, itu juga merangkumi PKM1. Aktiviti 1 Seterusnya, pemilihan instrumen pentaksiran. Pilih instrumen pentaksiran yang mana yang paling senang, murid kita tahu dan kita boleh tunjuk ataupun kita boleh dapatkan dia punya feedback. Okey, next Ustaz. Ni agak kata pelaksanaan PDP kita modular linear dan modular bukan linear. Nak tahu apa tu? Modular maksudnya kita bebas nak tentukan yang mana SK, SP dulu. Tak semesti ikut lepas nombor 1 mesti nombor 2, nombor 3, lepas nombor 3 tak. Kita boleh pilih mana-mana asalkan kita selesaikan di SKP tersebut. Jangan pilih-pilih sampai tertinggal. Terus lagi Ustaz. Okey, ni tentang elemen perubahan yang berlaku lagi-lagi. Kalau tunjuk tentang kalau nak tengok dekat slide mana. Yang ni. Okey, bagi Ustaz. Ni yang buku yang Kak cakap tadi tu. Buku ni boleh tengok dekat. Ni ada buku, ada dua versi. Versi yang terkini yang sebelah kanan ni. Dia ada dua. Bacalah kat situ untuk tahu dengan lebih lanjut apa itu pentaksiran bidik darjah. Dalam ni dia ada bagi tahulah. Okay. Next. Ni tadi akak kata lah, assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning, tentang bila disebut of learning, dia berlaku secara dua cara lah. Formative dan juga summative. Next, Ustaz. Laju macam ni tak apa kan? Okay, ini indikator. Ni indikator. Ni secara umum lah. Mari kita tengok untuk pendidikan Islam. Next, Ustaz. Next slide. Ni peranan guru kita, apa dia. Terus lagi. Akan nak tunjuk dekat tentang elemen pentaksiran lagi. Terus lagi. Nak tunjuk dekat page berapa, slide berapa. Ini tentang bagaimana cikgu nak kena gunakan benda-benda tersebut. Okay. Ustaz pergi dekat slide. Okey, ni perancangan PBD, dia bermula dengan kena tengok objektif bidangnya apa. Lepas tu apa dia isi dia. Kena tengok PKN tu apa dia. PKN adalah pengetahuan, kemahiran dan juga nilai apa yang kita nak bagi. Objektif PDP dan juga tindakan murid yang kita kena tentukan. Apakah instrumen yang relevan untuk bantu kita melaksanakan pentaksiran. Baru kita buat refleksi. Okey. Lagi. Next. Ni akak kata ni, instrumen pentaksiran bidik darjah. Okey, yang ni akak bagi untuk semua bidang. Terus Ustaz, yang ni. Lagi, ni contoh tadi dah, lagi. Okey, ni yang segitiga tadi lah tahu kan, macam nak baca kan. Okey, lagi. Tengok. Okey, lagi. Ini untuk bacaan Al-Quran. Okey, kita tengok. Ini akak tunjuk ni. Ini adalah contoh instrumen pentaksiran untuk bacaan. Ini adalah contoh. Jadi ini adalah contoh. Kalau kita bagi pada ni, surah At-Tin, amalanku, bulan berapa contohnya, surah apa. So bagilah, tu 1, 2, 3, 4, 5 tu tarikh. Bila dia baca surah tu, dia tanda titik. Siapa yang baca tiap hari, kita dah boleh of course bagi dia nombor 5. Kan? Macam tu lah. Itu contoh instrumen. So bagi instrumen yang boleh menyebabkan kita boleh mentaksir budak sampai tahap mana. Next, Ustaz. Contoh, itu contoh. Ini untuk hafazan. Apa contoh instrumen hafazan? Ustaz tunjuk next page. Contoh instrumen hafazan, dia boleh buat macam contoh. Ni akak bagi contoh. Ni contoh dia. Catatan hafazan surah At-Tin. Semakkan kendiri, tanda, baca. Macam akak dalam kelas, ayat ni kena baca. Ayat 1 kena baca ulang. Sorang-sorang, ulang 5 kali. Nombor 1, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, baca, tanda tik. Lepas tu semakkan ibu bapa. Suruh dia bawa balik benda tu, suruh bapak dia tanda. Lepas tu, bila berjaya dah hafal semua, berikan tarikh. Dia boleh buat secara kendiri. Inilah nama dia semak senarai semak. Salah satu bentuk kaedah pentaksiran yang diterima oleh semualah. Okey.
Baik, ini contoh hafazan. Lagi contoh instrumen hafazan ni. Surah Qari'ah, ni surah Adiyat, surah Zalzalah. Bila dia baca? Banyak mana dia baca? Berapa hari dia dapat baca? Ini contoh instrumen. Akak nak bagi contoh pada kita sebab kita nak tengok bahawa bukan hanya satu cara je, banyak macam cara kita boleh buat untuk buat instrumen pentadsiran. Okey, lagi Ustaz, apa lagi kaedah hafazan yang kita boleh guna instrumen hafazan? Ni untuk kefahaman. Apa dia instrumen pentadsiran untuk kefahaman? Mari tengok yang bawah. Lagi Ustaz, yang ni segitiga dah faham. Macam ni kan? Untuk kefahaman. Macam ni lah akak tulis. Ni kan? Allah Samad ni akak bagi satu yang gambar boy tu boy punya, gambar girl punya. Akak bagi kat dalam kad ni, atau akak kata okey, Allah Samad tu tempat Allah sahaja, tempat kita minta sesuatu. So akak bagi pada dia orang, cuba tulis satu doa. Tulis satu doa. Awak kata Allah Samad, tapi apa doa yang awak tulis? Kita nak suruh dia tulis. Ini adalah satu bentuk pentadsiran. Sebab apa, kadang-kadang anak-anak murid kita tak tahu adab-adab berdoa, kena mula dengan apa-apa. Kita di sinilah kita bagi pada dia orang pengukuhan, pengayaan dan sebagainya. Dan bila mereka tulis, maknanya mereka dah faham bahawa antara kefahaman surah Al-Ikhlas adalah kita meletakkan sesuatu tautan hati kita. Maknanya hubungan kita dengan Allah tu melalui doa. Itu capailah kita punya di SKP dah kita boleh tengok macam mana budak kita berdoa kan. Ada yang tulis macam-macam doa, ada yang sedih. Ada satu tu yang saya sangat terkesan bila dia doa tu, murid saya tahun 4, dia kata ya Allah, dia tulis, dia kata saya suruh dia baca, ya Allah, dia kata tolonglah ganti kakak dengan tempat ibu sebab adik masih perlukan ibu. Mak dia kanser tahap 4, lepas bersalin baru tahu kata mak dia kanser tahap 4. So dia doa macam tu, semua orang nangis dalam kelas. Kan, bagaimana murid kita berdoa pada Allah, itulah dia, kita ajar dia orang melalui kefahaman surah Al-Ikhlas. Okay, baik, next. Next Ustaz. Ini untuk tajwid. Contoh instrumen pentadsiran tajwid. Mana nak buat? Tadi akak dah bagi tahu kan, kita boleh ambil guna Quran. Satu lagi kita boleh buat dengan cara macam ni. Tengok. Next page Ustaz. Macam ni. Ni contoh instrumen. Dalam soalan periksa tanya macam ni lah. Macam ni contoh dia kan. Mana bacaan iqlaq, mana satu bacaan. Nampak tak akak tulis? Bacaan, bukannya hukum. Bacaan iqlaq. Yang mana ada bacaan iqlaq? Huruf mana? Huruf ba. Contohlah ba. Mana ba? Ba. Kita kan tanya apa benda? Kita tanya huruf mana? Ayat mana? Ayat dalam huruf ba. Lepas tu yang mana? Yang ikhfa, yang ya. Tulis macam tu je. Jangan suruh tulis ayat. Ada ke tulis suruh tulis ayat? Tak ada kan suruh tulis ayat. Just tulis apakah huruf yang mewakili ayat yang mengandungi bacaan tersebut. Ini contoh instrumen. Atau Kak kata jangan suruh tulis Rasam Usmani. Inilah cara untuk mengelakkan daripada tulis Rasam Usmani. Okey, terus. Next. Untuk hadis. Hadis pun sama juga. Contoh-contoh instrumen dia. Terus Ustaz. Hadis. Macam ni kan. Macam ni gambar ikut teks. So kita boleh guna buku teks memang dah kita minta untuk dia buat memenuhi apa yang sepatutnya. Jadi kita gunakan buku teks. So macam akak photostat ni, photostat colour betul, akak buat kad potong kecil-kecil. Okey, menjawab salam. Bagi kad kat budak. Okey, cara jawab salam. Bila orang bagi Assalamualaikum, boleh jawab apa? Waalaikumsalam. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh lagi. Sambung lagi. Boleh. Itu nampak tak dia bertindak? So budak yang dah biasa berjalan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. So kita ajar cara melafazkan salam dengan betul. So kadang-kadang sampai sekarang hampir tu bagi Waalaikumsalam lagi. Bagaimana senyum? Senyum yang macam mana? Senyum macam mana senyum? Ada macam senyum. Kalau nak beramah mesra, apa cara nak beramah mesra? Apa perkataan-perkataan? Kita boleh suruh budak tak tulis dialog pun. Kalau macam orang datang sekolah, macam mana dialog nak menyambut tetamu? Assalamualaikum, cik. Kita bagi pada orang. Itulah nama dia instrumen pentadsiran. Yang menjurus kepada pembentukan karakter dan juga tindakan. Jadi kita boleh bagi dalam tahap 6 pun sebenarnya. Baik, seterusnya. Okey. Ni daripada buku teks juga. Sama juga, kita gunakan buku teks. So, akak kata kita ada pelbagai cara. Ambil daripada buku teks boleh, buat sendiri boleh. Macam-macam cara. Okey. Next, Ustaz. Ini untuk akidah. Akidah akak punya instrumen pentadsiran senang je. Akak buat sekali, guna untuk semua tahun. Baik, tengok macam apa instrumen yang akak buat. Macam ni. Kan?
Yang mana muka lelaki tu akak bagi budak-budak lelaki lah, yang muka perempuan akak bagi budak perempuan. So dalam kotak kecil tu nampak tak tulis aku janji kan, bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu aku janji apa? Sekiranya saya meyakini dan beriman bahawa Allah itu maha menghitung, saya akan buat apa? Saya akan berusaha. So dia tulis sendiri, fikir sendiri. Lepas tu nampak tak ada kotak sebelah aku janji tu, tulislah hari Isnin, Selasa, Jumaat. So dia tak ada. Sebab tu bila akak mengajar akak selalu cerita, akak selalu kongsi. Kalau biasa dengar kan, kawan anak murid akak, Zarif, bila Allah maha mendengar, aku janji dia tidak akan mengumpat. Tapi satu hari pun dia tak tanda. Akak tanya lah kat dia, Zarif, kenapa tak tanda ni? Tahan Ustazah, tak boleh tahan tak mengumpat. Jadi dia pun cakap yang betul. Kalau kita dapat yang tu, semua tak mengumpat kan. Padahal okey, baik, next. Ini contoh instrumen pentaksiran. Diterima ni. Instrumen pentaksiran juga cari maklumat. Kita suruh cari maklumat. Contohnya Ustaz, next Ustaz. Yang ni yang kita kata, orang kata, macam mana lah nak buat budak-budak kecil inquiry, pembelajaran inquiry. Sebenarnya macam ni je contoh ni. Ni tajuk akak ajar, tajuk spy. Tajuk spy dah. Tajuk dosa pahala. Akak suruh dia jadi spy. Sebelah A, sebelah B. Spy cari orang yang buat pahala, cari orang yang perbuatan yang berdosa. Akak suka kata kat dia awak balik ni, awak pergi cari mana-mana tempat. Satu tempat je awak pergi cari. Lepas tu awak tengok apa dia perbuatan dosa dekat dalam rumah. Ada tak orang buat dosa dalam rumah? Jadi dia tulis lah yang mana yang perbuatan dosa, mana perbuatan dapat pahala. So kita bincang lah. Ini adalah bentuk pentaksiran. Sebab apa? Kita meminta murid kita menilai, dan juga kita lepas tu jangan biar gitu je. Suruh dia bentang, kita tanya, kalau macam tu, yang mana satu yang awak buat? Kita tanya balik kat dia orang buat tak yang dia orang tulis dosa tu? Dia orang buat tak yang tulis pahala tu? Dia orang mentaksir diri dia orang sendiri. Kat situ lah dia assessment as learning kan. Pentaksiran. Siapa kata tak ada pentaksiran? Pentaksiran. Okay. Baik, next. Untuk ibadat, contoh-contoh lah. Contoh ibadat pentaksiran. Apa bentuk pentaksiran? Apa instrumen pentaksiran? Ustaz tengok Ustaz. Instrumen pentaksirannya. Contoh, ni amali lah. Nampak tak anak murid akak buat tentang menyucikan najis kan? So dia orang buat amali. Buat kat amali. Nampak terus macam mana dia kuasai. Budak tu macam mana dia air nak bersihkan najis mukallaf tu. Kena guna apa? Biar dia berbuat sendiri. Baru kita nampak. Baru kita boleh taksir. Budak macam tadi kan. Bila dia berdua-dua macam ni. Sekarang tak boleh buat lah. Bila dia ada penjarakan sosial tak boleh pegang-pegang ni. Cara lain lah kita nak taksir budak kita. Ni contoh ni. Jadi kita boleh nampak bila budak kata, engkau bukan macam tu lah. Tu budak nombor berapa? Budak nombor 6. Terus dapat. Next, Ustaz. Ini aktiviti. Macam ni sama juga. Ni akak potong-potong kad-kad ni. Lepas tu nasib lah siapa dapat. Siapa kena dapat i'tidal, dia kena baca i'tidal. Siapa kena rokok, orang lain akan tengok. Kita kata, okey, awak dengan partner awak rokok, kawan awak rokok, awak tengok betul ke tidak dia buat. Kalau tak betul, kena cakap kenapa tak betul, awak kena betulkan. So di situ kita bagi ruang pada dia untuk dapat tahap 6. Supaya budak-budak kita kalau boleh sebenarnya, kalau boleh semua, kita nak tahap 6. Supaya dia boleh belajar untuk amar makruf, nahi munkar. Sebab ramai yang tulis kita, saya bila nampak benda tak elok, susah nak tegur. Kan? Kat belakang kutuk. Okay. Baik, next. Ini contoh instrumen pentaksiran. Akak bagi tentang instrumen. Untuk sirah, okay. Apa instrumen pentaksiran yang kita boleh buat? Tengok ni. Contohnya, instrumen pentaksiran untuk sirah. Next page, Ustaz. Macam ni kan? Macam ni. Macam mana cara ini akak bagi untuk tajuk pembukaan Kota Mekah. Kan Rasulullah dia maafkan kan. Tindakan Rasulullah ambil ialah memaafkan dosa, maafkan orang-orang yang memusuhi baginda. So kita bawa lah dalam keadaan sebenar dia lah. Kata, okay, anda tak sengaja memecahkan gelas semasa membeli barang di pasar raya. Apa yang patut anda lakukan? So ini berkaitan dengan apa? Berkaitan memaafkan dan juga meminta maaf. So kita boleh kaitkan pun dengan apa? Dengan CV sebenarnya. Bagaimana kita dalam tajuk dalam teras CV kasih sayang, dia ada meminta maaf. Kasih sayang pula, bertanggungjawab, dia ada meminta maaf, ada minta maaf. So kita boleh bagi. So ini adalah instrumen-instrumen, contoh-contoh instrumen pentaksiran yang kita boleh buat dalam sirah. Lagi apa lagi kita boleh buat? Contoh-contoh instrumen pentaksiran kita boleh bagi macam-macam lah. Ni akak minta untuk sirah, tajuk dia ialah dada Nabi dibelah. Tapi nampak tak?
Ustazah ni dekat Selangor. Bagus orang Selangor ni. Dekat Selangor ni atau ni ustazah ni ustazah sekolah di Jeram. Dia buat macam mana, kenapa peristiwa sirah tu, belah dada tu, dia ubah dengan cara maknanya hati itu mesti dibersihkan. Nampak tak gambar botol-botol air tu? Botol air tu yang solat tu warna putih. Dia letakkan air berwarna, lepas tu dia masukkan air jernih, lama-lama jernih air warna. Dia kata macam tu lah juga dengan hati manusia. Ini adalah juga bentuk pentaksiran yang murid kita boleh buat. Di mana kita ajar kat dia orang, oh ini caranya. Kenapa Rasulullah? Jangan surat pula nanti kita pergi bawa tunjuk pisau, tak payah. Sebab inilah dia benda. Sebab tu guru ni kena mahir. Baik, next ialah adab makan. Nampak tu? Adab pula dah. Tentang ni. Ini tentang pembentukan negara Madinah. Akak bagi kat dia orang, okey, setiap kumpulan cuba bayangkan awak akan jadi ketua negara. Apa dia tindakan awak untuk negara awak? Macam resolusi dia orang buat. Ini adalah instrumen pentaksiran. Tak salah kalau kita buat begini. Ya, sebenarnya tak susah pun. Yang kita rasa macam susah. Ataupun asyik-asyik soal jawab. Asyik-asyik bagi latihan. Asyik-asyik bagi latihan. Sebab itu yang paling senang. Sebab kita boleh nak fikir. Tapi sebenarnya kalau melalui latihan, kita takkan nampak 4, 5, 6 tu. Kecuali kalau kita punya soalan tu tepat. Okey? Baik. Seterusnya. Last tadi. Ni tadi sirah. Ni adab. Mari kita tengok adab. Ni sirah Mari kita tengok instrumen adab. Instrumen adab macam-macam benda boleh buat. Ni contohnya. Akak bagi satu contoh. Ni tajuk apa ni? Adab menaiki kenderaan, kan? Dia bila bersemuka, dia bolehlah tanya. Bila duduk dalam meet ni, sebab semua orang senyap, so akak tanya, akak jawab. So, selalunya, akak bagi benda ni, akak akan tanya pada dia. Akak takkan bagi soalan direct. Akak bagi soalan macam ni. Selalunya, kalau kita nampak benda macam ni, kita akan bagi soalan, senaraikan adab, kan? Jangan bagi direct sangat kat budak kita, supaya dia boleh berfikir. Kita kata, kalau awak memiliki syarikat kereta api laju, apa yang awak nak, peraturan apa yang awak nak berikan kepada awak punya penumpang. So dia akan bagi apa yang dia bagi, itulah adab sebenarnya. Dan pada masa ini kita telah meminta murid kita berfikir secara mencadangkan, cipta peraturan, fikir sendiri selepas mereka analisis. Mereka dah belajar dah adab dia, apa dia, tapi bagaimana dia aplikasikan dalam punya ini nama dia futuristic learning. Dia dah bawa kepada PKM1. Futuristic learning ni adalah satu yang PKM1 lah. So bagi satu kertas ni semua dapat PKM1, dapat kebat, dapat tahap, dan dapat macam-macam lagi. Dan kita minta lah murid tu bentang, kenapa awak nak macam ni? Sebab kita nak dia punya justifikasi. Kenapa awak minta peraturan? Kenapa ada peraturan? Bagi ruang pada anak murid itu. Itulah nama dia instrumen pentaksiran. The moment dia bagi feedback pada kita, di setelah kita mentaksir dan meletakkan tahap bagi dia menguasai satu-satu SK tersebut. Okay? Baik, next. Habis dah. Satu dah ni. Jadi akak rasa ini contoh-contoh dia. Nanti bahan ni Ustaz Batia boleh kongsikan, kan? Yang ni akak punya card Mind Fan and Pick. Macam mana cara nak bantu dengan segera. Seronok tengok dia orang berlakon. Macam cara dia orang buat, seronok. Jadi kita nampak dia orang buat. Okay. Tak ada dah kot dah. Next Ustaz, habis rasanya. Ni jari. Contoh-contoh jari yang kita boleh buat. Ni terus. Lagi. Ni smart. Ni modul akak buat untuk anak murid akak. Lagi. Ni yang belakang-belakang ni semua adalah bagaimana nak menulis RPH. Jadi akak rasa kita berhenti dulu kot lah sampai pukul 1, kan? Boleh ke Ustaz? Nak tanya tentang apa nak buka kepada ni sebenarnya pada sekarang. Nanti yang lain-lain tu nanti boleh share, boleh baca. Kalau nak tanya saya ke apa ke, boleh. Pertanyaan daripada PPD, rakan-rakan JU. Ada boleh kelas? Ni benda ni saya bagi ni. Bacalah nanti. Ada apa-apa ke nak tanya? Tentang penjajaran kurikulum tadi yang tadi tu aja akak terangkan. Kalau ada apa-apa nak tanya ke? Ustaz, jap. Semua orang tengok. Jap. Patah balik tadi Ustaz. Yang ni, nanti Ustazah bila tengok kata kerja, di sebelah kanan ya. Lagi. Ustaz. Ni akak lupa nak terang. Lagi sikit. Patah. Okey. Lagi sikit. Satu lagi slide. Patah balik. Okey. Kalau dalam di SKP, jumpa perkataan menilai kepentingan. Cara tulis objektif macam tu. Bila ada kepentingan,
Sebenarnya dalam objektif dia kena ada menyatakan, menerangkan kesan baik, menerangkan kesan buruk, menjalankan tindakan. Kalau dalam di SKP tulis perkataan merumus, dalam objektif ialah murid dapat mencadangkan tindakan apa-apa pun. Okey? So tengok slide ni nanti untuk jelaskan kat cikgu bagaimana menulis objektif dengan betul. Jangan pergi merumus balik semua. Merumus dapat merumus semua. Okey? Nanti tengok balik semula ya. Untuk ini semua yang kita dapatkan. Berdengung. Template PBD. Left. Ada apa-apa kena? Assalamualaikum Mufid. Salam Kak. Okey. Contoh kalau kita jalankan satu-satu aktiviti, dalam satu grup tu dia ada multiple intelligence kalangan murid kan. So dia ada murid turus, murid yang sederhana dan murid yang tak pandai. Jadi kita nak mereka bekerjasama. Okey, bila dah bekerjasama mereka mendapat satu jawapan. Dan mereka telah dipandu lah oleh murid yang pandai ni. Dan murid pandai ni kita tahulah murid-murid terus ni kita nak bagi tahap berapa. Tapi murid yang tak pandai ni hakikatnya mereka dapat ketika itu. Okey, bukan mereka, mungkin satu masa mereka akan lupa selepas itu. Berapakah tahap pencapaian yang boleh diletakkan? Adakah 3 sahaja? Sebab bila kita tanya masa tu kita dapat jawab dengan petak sekali. Macam dapat buat dengan baik. So boleh atau tidak kita letak sama taraf dengan murid-murid lain? Saya rasa ramai nak tanya benda tapi tak tanya. Terima kasih Kak Ina. Okey, dia sebenarnya macam ni. Kan tadi saya kata, bila kita mentaksir ialah pada masa berlakunya proses tersebut. Sekiranya dia duduk dalam grup tu, yang pandai tu boleh menyebabkan kawan-kawan dia semua jadi bercakap macam dia, boleh bagi pandangan macam kata dia peta. So, bagilah dia dengan kepetahan dia tu, tak ada masalah. Sebab pada masa itu dia boleh buat dengan bantuan kawan dia boleh jadi lebih baik. Sebab kita nak tengok pada masa itu, sebab pentaksiran ini adalah tahap penguasaan murid mengikut keupayaan dia. Pada masa itu dia dibantu oleh kawan dia, so mungkin dia tak akan capai tahap 6 macam kawan yang membantu, tapi dia at least daripada 3 dia boleh capai tahap 5 sebab dia boleh bercakap dengan baik. Saya kata sebenarnya dia bergantung kepada apakah aktiviti dia, bagaimana cikgu bawa. Sebenarnya kalau boleh, sebenarnya hasrat dia fikir nak tarik semua budak-budak pergi tahap 6. Okay. Jadi pada masa itu atas profesional guru lah untuk berikan. Kalau macam dia ikut baca skrip, takkanlah dapat nombor 5 kan. Tapi kalau dia macam dia boleh bagi pandangan dia, walaupun selepas diprovok ataupun dibantu oleh kawan-kawan dia, bagilah. Itulah tahap penguasaan dia selepas bantuan. Baguslah, maknanya budak yang tadi nombor 6 tu memang betul-betul lah boleh dicontohi dan boleh membimbing orang lain kan. Okay. Sebagai UPI tak ada salah kalau kita nak bagi. Even kalau kita it's about respon yang dia bagi pada kita pada masa itu, bukan kerana dia dibantu. Kalau dia boleh bagi, kadang-kadang orang yang dibantu ni lebih baik daripada orang yang membantu kan. Takkan kita nak kata awak ni sebab dia bantu awak dapat. No, kita bagi pada dia apa seadanya dia. Okey, lagi. Terima kasih UPI. Sama Kak. Ada soalan lain? Ada lagi rakan-rakan ada soalan? Yang berkaitan dengan ni pun boleh dipikir tadi, dokumen penjajaran kurikulum kalau nak tanya, masih belum clear. Lagi tak ada rakan-rakan pilih ni? Sunyi dah ni. Berkenaan dengan pembahagian masa penjajaran tu. Kalau ambil 4 waktu, Quran berapa, ulum berapa, kalau 5 waktu berapa Quran, berapa ulum. Yang bersesuaian. Okey, untuk hari tu waktu kita mesyuarat untuk penjajaran kurikulum bagi pendidikan Islam ya. Dia kata Quran memang kenalah sebab Quran ni wajib, sebab secara bersemuka sahaja kita boleh bertemu dengan diorang, betul? So Quran ni kita kena utamakan. Untuk bidang ulum, okey, katalah sekolah tu kena 4, maknanya dia ada pengurangan masa lah, pengurangan petak.
dia dapat 4. Kalau 4 dia kena bahagi 2 untuk dia sebenarnya saya tak nak tentukan sebab dia bergantung kepada iklim sekolah. Kalau sekolah tu dia punya keadaan bacaan Al-Quran secara keseluruhan sebelum PKP bagus, jadi dia tak perlu tekankan Al-Quran tu. Sebab kemahiran Al-Quran kita adalah kemahiran murid kita, seorang kita nak bagi kemahiran boleh membaca. Kalau sekolah tu semua dah boleh baca, kita beri penekanan kepada benda yang lain. Mungkin pada sekolah tu dia perlu jawi lebih. Jadi menetapkan 3-2-1 sekarang ni dah jadi tak relevan dah bila berkurangnya masa. Sebab kita pun dah kata kandungan kita ada asas, tambahan dan juga pelengkap, sama juga dengan itu. Jadi untuk bidang ulum hari itu telah diputuskan di BPI, yang paling penting adalah ibadat dan akidah. 2. Yang lain kita boleh masuk. Maksudnya utamakan dulu yang ibadat, sebab ibadat ni nak tengok cara berbuat. Akidah ni ialah penekanan akidah, yang lain adab dengan sirah tu ialah penambahan. Bukan penambahan, maksudnya dari segi hardcore dia nak mengajar murid bersemuka ni lebih banyak kepada akidah, ibadat dan bacaan Al-Quran serta penulisan jawi. So kalau macam UPI tak boleh nak tetapkan 3-2-1 ataupun berapa banyak untuk Al-Quran, berapa banyak untuk jawi, berapa banyak itu tidak ditetapkan. Dan dia bergantung iklim sekolah lah sebenarnya. Keperluan. Jadi kepada PPD dan JPN mungkin boleh buat penetapan, tapi dari segi BPK dia tak tetapkan pun. Dia just letak terpulang kepada keperluan sekolah dengan syarat dia itulah jam minimum itu tidak berkurang daripada jam minimum. Baik, okey, terima kasih. Sama Kak. Ada lagi soalan? Saya je nak share lah dengan kawan-kawan tentang masa lah masa ni. Pendidikan Islam ni kalau seperti biasa jangan tak kurangkan pun. Kalau boleh pertahankan, tapi kalau subjek lain pun berkurang, kita pun berkurang lah juga. Tapi macam saya kata tadi lah, janganlah bila subjek pendidikan Islam berkurang, kita nak kena ajar subjek lain sedangkan semua subjek lain pun berkurang. Jadi sepatutnya kalau cikgu BM ada nak suruh ajar RBT, contohlah nak ajar RBT, cikgu BM dah kurang 6 masa, bagilah cikgu BM dulu. Guru agama ni bukan semua orang boleh ajar buku Islam kan. Ada soalan lain ke? Ada rakan-rakan PPD soalan? Ustaz Razali kata template PBD kan? Template PBD boleh pelbagai cara sebenarnya Ustaz. Template PBD boleh ambil daripada BPK, boleh buat sendiri. Nanti dekat dalam akak punya slide yang tadi akak tunjuk tu, kita tengok akak contoh PBD yang template PBD yang akak buat di sekolah akak secara selaras lah, semua orang guna yang sama. Tapi akak katalah, kalau kita buat sendiri, pastikan panitia kita guna yang sama semua. Janganlah orang ni A, yang ni B tak mau. Itu tidak menunjukkan kesatuan dalam kita punya panitia. So, kalau seorang buat, semua buat benda yang sama. Itu je lah. Lagi, penjajaran kurikulum, ada apa nak tanya lagi? Penjajaran kurikulum tu nanti tolong baca sebab dia ada asas, ada tambahan. Dan tadi Ustaz dah kata, adakah tambahan itu kita buang? No. Tapi kita utamakan yang asas dulu. Dengan masa yang ada tu, kita buat yang tu dulu. Bila ada masa lagi, penjajaran tu program Fatah masih on kan? ya, masih on lah Kak. Masih perlu dimasukkan dalam RPT kita. Baik, thank you. Dan sebenarnya khatam Al-Quran adalah program. Bukan saya menafikan keperluan program, tetapi sebenarnya khatam Al-Quran bertujuan untuk membolehkan murid kita membaca habis khatam Al-Quran tersebut. Tapi kalau masa tidak mengizinkan, yang penting objektif khatam Al-Quran ialah murid boleh membaca dengan betul. Jadi sama juga objektif dengan bacaan. So why not? Kalau tak boleh nak laksanakan pun, kita tak boleh laksanakan setiap hari, setiap minggu, at least ada dalam situ khatam Al-Quran. Dan sebab apa? Objektif khatam Al-Quran sama dengan objektif bacaan dalam DSKP. Sebab sebenarnya peruntukan jam minimum ni sebenarnya untuk menyelesaikan DSKP sahaja, bukan untuk meraihkan program. Tapi kita faham bahawa kita ada
dua-dua tanggungjawab tersebut, iaitu program JPOS kita kena selesaikan, dan pandai-pandailah kita susun dalam RPP kita tu masukkan juga khatam Al-Quran dan juga tasmih. Tasmih itu jangan hilangkan. Tapi kalau sebenarnya tak ada ruang dalam petak, tak tempat dah nak letak, tasmih itu kita terimalah sebagai apa yang ada dalam bacaan dan juga khatam Al-Quran. Kita dengar tasmih, murid memperdengarkan bacaan dia untuk kita dengar betul atau tidak bacaan murid kita. Macam tu lah. Ada apa lagi? Sama-sama Ustaz Razali. Tak ada apa-apa dah ke? Dah pukul 1 okey ke semua orang? Clear lah ya. Masing-masing. Sekiranya ada apa-apa masalah, boleh bertanyalah kemudian ya. Kita boleh PM tepi lah. Tak ada dah? Tak ada Rakan-rakan semua tak ada dah? Dah clear? Tak ada isu? Rakan-rakan JU? Saya rasa dah tak ada dah soal topik dah. Mungkin setakat tu dulu. Tak ada Ya saya, teruskan. Ustaz Najah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Boleh dengar? Boleh dengar ya Ustazah Kenal dengan Ya, Ustaz. tadi lah yang masalah petak tu kan. Petak, okey. Boleh dengar Saya Dengar. Ustaz cakap sikit Ustaz. Masalah. Itulah masalah saya punya speaker ni. Tak apa. Saya cuba dengar. Okey. Boleh Boleh. Okey, kalau ikut apa yang Ustazah jelaskan tadi tentang sarana BPK tu, maknanya kita tak terikat pada dasar lah. Kalau ikut dasar kata 6 waktu. Jadi sekarang ni kalau ikut SPI normal SPI yang dikeluarkan untuk jam credit hours tu, maknanya kita tak terikat lah dengan dasar tu, maknanya kita boleh ikut keperluan sekolah. Kalau perlu 4 waktu pun boleh. Maksudnya 4 waktu seminggu. Boleh tak ada masalah Okey, dia macam ni Ustaz. Asas utama untuk menentukan petak bagi jadual waktu adalah model yang sekolah pilih. Model 1 ke, model 2 ke? Ya. Tu Model 1 dan 2. Yang kedua, asas kedua ialah sekiranya berlaku perubahan pada tempoh masa murid belajar. Contohnya, selalu balik pukul 1, kita ada kalau pukul 1.30 macam sekolah kat 1.30, kita ada 11 petak untuk belajar, 12 termasuk rehat. Sekiranya berkurangan, maka kita pihak sekolah kena buat keputusan untuk tetapkan mana yang dia nak kekalkan, berapa bilangannya, as long as tidak berkurangan daripada minimum jam minimum yang ditetapkan oleh BPK. Jadi kalau sekiranya dia pilih modal 1, tak ada perubahan, maka pendidikan Islam kekal 6/2. Kalau sekiranya ada kekurangan masa daripada 11, macam dari tadi saya kata tinggal 30 petak, maknanya dia ambil betul-betul minimum. Jadi 30 petak ni, kalau kita bahagi dengan 5 hari, 6 sampai 6, pukul 10.30, pukul 11 dah balik. Tak boleh lah kalau macam tu. Jadi, di mana keperluan untuk menambah bagi 30 petak, dia ambil minimum jam kan. Jadi, di mana subjek mana dia nak tambah itu atas Allah, atas pihak pentadbiran. Tapi kita sebagai guru pendidikan Islam, kita mintalah masa untuk kita supaya adil lah, dengan janganlah pula bila ada 30 petak kita ada lagi 10 petak semua bagi dekat subjek lain. Kita mintalah juga kalau kita punya satu. Sebab apa? Sebab kita adalah subjek teras. Kena ingat, untuk dalam KSSR untungnya kita adalah subjek teras. Dia bukan elektif, dia bukan tambahan, dia adalah teras. Jadi pendidikan Islam kena sama dilayan sebagaimana BM, BI, Maths dan juga Sains. Itu kelebihan kita. So fight for kita punya ni lah. Jangan bila kata ada 4 sudahlah, senang sikit nak ngajar. No, kalau boleh, kalau kita ni bergantung. Jadi saya kata kita tak boleh nak kata tak boleh. Kalau dah tetapkan 4, kita kalau kita tengok ada banyak lagi ruang kosong, kita minta lah untuk kita dapatkan 5. Sebab kita sebenarnya ada 8. Kita dah bertolak 4 tu, kita dah banyak sangat kita tolak. So sekiranya ada ruang, kita minta. Ya, Ustaz? Macam tu lah. Jangan kurang daripada 30 pula 4.
4 jam minimum tu. Jangan terus pergi kepada 4 masa terus. Maknanya kalau boleh kita minta lebih lah untuk kita, kan. Tapi jangan kelai dengan orang pula sebab kita nak pertahankan kita punya tu. Kita sederhana ikut masalah. Sebab ini keputusan pemimpin sebenarnya, keputusan pentadbir. Okey, faham. Ya. Tuan Ayah. Semoga Ada lagi soalan? teruskan kita. InsyaAllah. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, sama. Yang paling penting penuhi waktu minima. Itu minima tak semestinya dilaksanakan minima. Kita berhak untuk mendapat lebih daripada itu sebenarnya. Ya, betul. Okey, ada lagi nak tanya? Sebelum kita tutup. Rakan-rakan PPD, rakan-rakan AJU. Tak ada dah, clear lah semua. Okey, insyaAllah kita ada buat rakaman. Nanti kalau nanti kita akan publishkan lah rakaman ni. Kalau tak apa jelas, kita boleh dengar semula penerangan tadi kan. Kalau ada putus-putus kan, kita boleh dengar semula supaya lebih clear. Dan bahan-bahan nanti saya akan masukkan dalam grup lah. Bahan-bahan yang Ustazah Ufiq tadi kongsikan, saya akan masukkan dalam grup PPD dan grup JU Curriculum. Okey, Ustazah, ada apa-apa lagi Ustazah? Ada apa, saya minta maaf lah sepanjang ni saya bentang tak sesuai dengan tak jelas ke, tak sampai minta maaf ya Allah. Maksudnya saya mampu je lah Ustaz ya, minta maaf banyak dan selamat berkenalan lah dengan semua pegawai dan juga JU Curriculum atas pemilihan. Semoga teruskan kecemerlangan pendidikan Islam dengan kompetensi dan juga apa yang tuan-tuan puan-puan ada. All the best. Okey, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ustazah Ufiq Asma binti Abidin daripada merupakan seorang JU kita, JU Kebangsaan. Mereka yang panel sendiri yang terlibat dalam pembinaan SKP, kita petuah dapat disampaikan sendiri oleh orang yang membina, salah seorang daripada panel yang membina di SKP ya. Jadi saya merakamkan ribuan terima kasih sekali lagi pada Ustazah sanggup bersama dengan kita selama 4 jam 4 jam hari ni. Lama tu 4 jam dan rakan-rakan JU masih kekal. Kita nampak lagi tu ramai lagi dalam slide tu. Jangan lupa isi kehadiran Ustazah, isi